Yang kedua, siapa pula yang dikatakan di manakan ku cari ganti? Tak ada lain, kedua ibu bapa kita. Tupat yang kedua pada malam ini. Mak ayah kita tak ada ganti. Memang itulah dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni. Dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni, bak kata Menteri Besar ni 9. Yang pertama, mak bapak. Mana boleh pilih? Ada orang boleh pilih. Dan nak mak bapak dan macam ni. Tak ada. Lahir-lahir itulah mak ayah kau. Dan yang kedua, kita tak boleh pilih bos kita. Mana ada orang boleh pilih bos? Bos yang pilih kita. Okey, kita sambung ya. Jadi dia cakap tadi mak bapak tadi, dan kedua bos. Mana boleh kita pilih bos kita? Kita tak suka bos, kita lah berhenti. Apalah bos kena berhenti sebab saya tak suka bos. Tu tak boleh. Yang kena berhenti orang yang banyak cekadak tadi. Dia lah kena berhenti, kan? Jadi bila mak ayah kita, kita tak boleh pilih. Itulah mak ayah kita. Suka atau tidak, itulah mak ayah kita. Macam mana pun lah ragam timur lah, kan? Bahagiakanlah mak ayah kita selagi ada. Kebanyakan orang bila dah tak ada baru sadar. Mudah-mudahan kita taklah jadi macam tu, kan? Taklah jadi macam tu. Ya, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kutanya Rasulullah SAW, apakah amal yang disukai Allah? Baginda menjawab, salat tepat pada waktunya. Kutanya lagi, lalu apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, jihad. Imam Muslim dan lainnya merawikan, tiada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya melainkan dia membeli seorang hamba dan memerdekakannya. Imam Muslim merawikan, seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW sambil berkata, aku berjanji pada engkau untuk berhijrah dan berjihad semata-mata mengharapkan pahala. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tuamu hidup? Lelaki itu menjawab, ya, malah keduanya masih hidup. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau ingin mendapat pahala dari Allah? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Maknanya tetap baik-baik ke ibu bapa kita, kan? Kejap sampai pada tahap yang mana ada kadang-kadang dia nak baik-baik tapi mak ayah dah tak ada, macam mana? Kan? Kemudian Abu Ya'la dan Tabrani merawikan dengan sanadnya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, aku ingin berjihad namun aku tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah seorang orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ibuku masih hidup. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mohonlah kepada Allah untuk berbakti kepadanya. Jika engkau berbuat demikian, maka sama dengan engkau berhaji, berumrah dan berjihad. Begitu. Itulah dia mak ayah gitu, kan? Kemudian lagi menurut riwayat Tabrani, ya Rasulullah, aku ingin berjihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Jawabnya benar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagalah dia kerana di sana ada syurga. Menurut riwayat Ibnu Majah pula, Rasulullah, apakah hak kedua orang tua pada anaknya? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah syurga dan nerakamu. Tu hak mak ayah kepada anak. Syurga pun dia, neraka pun dia. Tapi jangan kita gunakan pula kota tu untuk menghukum anak. Inilah syurga dan neraka kau teh. Kan dia marah anak. Kau pilih madu di tangan kananmu teh, racun di tangan kirimu. Tak adalah macam tu dah. Makna suka jagalah mak kau ni lelok. Mak tak ada hal dengan kau ni dolong. Macam tu kan. Cakap lelok dengan anak. Kan anak sekarang tak sama macam Marin tu. Marin marah-marah tak ada dah. Kan sampai sekarang dia tetap taat ke mak ayah. Budak sekarang, jangan main-main. Dia marah anak anak tak perhati kumpulkan kawan di belasah ayah hari ni. Punya tahu budak sekarang. Tak apa hal salah susu kau tak tahulah. Sulambu atau sulambu. Tu yang masa saya ceramah kat Jompol tu. Saya ceramah kan, kelebihan penyesuaian susu ibu. Orang perempuan nak cantik badan susu ibu betul, tapi cara tu nak betul macam ni kampung kan tu. Sebab orang tua dulu kan, orang dulu dia bangun macam ni, dia pegang ni dalam gelap macam ni, ngantuk pandang dia nak macam tu jadi dia lock up tu, mata pandang lawa lah badan
Ini bantai melambak macam ni, mana nak lawa? Merangkah budak tu mencari bila budak tu dah basah. Ni betul cerita ni, bukan kata nak melalawak dah, betul. Saya jadi teringat tu sebab saya tak boleh lupa. Itulah saya kena kek Jompol. Saya tak ingat ceramah tajuk apa. Marin mana ada PA. Poilah ceramah. Dalam perjalanan tu saya pun tengok apa tajuk saya telefon penganjur. Apa tajuk hari ni kak? Tajuk kelebihan penyusuan susu ibu. Tak ada orang lain kau nak panggil tu. Tak tahu dia nak gak ustaz kata. Yalah belasah lah. Masalah bila saya sampai kat dewan mula semangat gaklah sampai sanun semua tu tua. Tak ada batu yang muda susu dah kering apa hal datang tu. Tapi tak apalah saya ceramah tu yang saya tahu tu. Kan terpaksalah kaji, saya telefonkan kawan saya yang mana yang doktor pakar apa semua tu, telefon lah. Dia cakap macam kebetulan rupa-rupa hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Hospital Jompol dengan perkumpulan wanita kat Sanun combine buat program tu. Awak lah tak perasan tajuk apa. Dah nak poi ibu tahu. Tu tahu tu. Kan? Perasan ke anak kita ya. Macam tu. Jangan melambak macam tu. Ni nampak hal lah kan. Kan? Allahu Akbar. Kemudian dan riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i serta disahihkan oleh Al-Hakim, ya Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku datang meminta petunjukmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu masih ada ibu? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu Nabi SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Mana daripada pagi perang, dia suruh dia balik, jaga mak kau. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, apakah engkau masih ada kedua orang tua? Jawabnya ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Malah At-Tirmizi membenarkannya dari Abu Darda bahawa seorang lelaki datang kepadanya seraya berkata, aku ada isteri sedang ibuku minta aku menceraikannya. Dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah kunci pintu syurga. Jika mahu aku hilangkan saja atau aku menjaganya. Maknanya dalam hal tu makna macam mana pun semua mak, semua ibu, tak kisahlah kita panggil apa. Macam orang Wangsa Melawati ni ramai panggil mama. Ada tu mami yang seerti dengan mumia. Namanya kita lu senang omak aja. Omak aja. Sekarang ni umi okey lagi umi, ibu boleh lah. Kan? Ada tu ma aja kan. Sampai ngabah-abah pun kono. Papa aja. Nyampah tu dan sekali saya tanya, you duduk mana Wangsa Melawati? Papa nak panggil. Bila selidik ke sana orang congkau, tak ada kan. Cerita papa mama kan. Sekatilah yang penting ada tak kan.